Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Seleweng wang zakat 9.7 juta ringgit, 4 syarikat ejen disiasat. Juga ketegangan memuncak di Timur Tengah. Israel terus bom Gaza. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman sedang menyiasat sebuah syarikat dilantik sebagai ejen kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK yang disyaki menyeleweng wang zakat berjumlah 9.62 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata siasatan dijalankan selepas syarikat terbabit dipercayai gagal mendepositkan zakat bermula Mac hingga September 2023. JSJK telah menyiasat 4 kes pecah amanah jenayah, ini yang mutakhir ini berkait kutipan zakat. Masing-masing 2 kes di Selangor, 1 kes di Terengganu dan 1 kes di Perak. Nilai kerugian keseluruhan bagi kesemua kes tersebut adalah sebanyak RM9,714,182. Kes di Perak mencatatkan nilai kerugian tertinggi iaitu RM9,629,682. Siasatan masih dijalankan dan terdapat individu yang akan dipanggil dalam masa terdekat. Beliau berkata, kes tersebut amat mendukacitakan apabila wang zakat juga turut diseleweng oleh individu-individu yang diamanahkan untuk mengutip wang tersebut. Perkara tersebut tidak sewajarnya berlaku kerana zakat merupakan satu daripada 5 rukun Islam yang menjadi pegangan setiap Muslim. Datuk Seri Ramli berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara. Sementara itu, kegiatan penjualan data milik sebuah agensi kerajaan terbongkar dengan penahanan seorang lelaki berusia 24 tahun. Datuk Seri Ramli berkata hasil siasatan mendapati suspek disyaki menjual data milik agensi kerajaan di laman sesawang dark web pada harga $200 Amerika untuk setiap set data dalam bentuk mata wang kripto. Sekarang ini penyelaiah berurusan dengan kripto, kononnya tidak dapat dijejaki. Sebenarnya cryptocurrency ini lebih mudah dijejaki. OKT tersebut telah dibebaskan dengan jamin polis pada 29 Disember 2023 sementara siasatan dilengkapkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Jenayah Komputer 1997. Sementara itu, statistik Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan sebanyak 156,029 kes jenayah komersial dicatatkan sepanjang 5 tahun lalu bermula 2019 hingga 2022 membabitkan nilai kerugian mencecah 14.3 bilion ringgit. Mengulas analisis kes dan kerugian pada tahun lalu, Datuk Seri Ramli berkata, kes penipuan dalam talian mendominasi jumlah kes dengan 36,030 daripada keseluruhan 40,350 kes membabitkan kerugian 1.6 bilion ringgit. Polis sedang menyiasat 2 individu yang mengeluarkan kenyataan sensitif serta campur tangan dalam isu membabitkan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Syuhaili Muhammad Zain berkata Polis Diraja Malaysia PDRM sudah pun membuka 2 kertas siasatan berhubung kes terbabit. Tambah beliau, kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian Pendakwaan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih di peringkat siasatan dan PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Polis tidak mendedahkan individu yang disiasat
Tetapi pada 30 Disember lalu, ahli Parlimen Berwas, Ngeh Koham dilaporkan memohon maaf selepas mencadangkan agar pakar perlembagaan daripada kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam. Terdahulu, Sultan Sharafuddin selaku pengerusi MKI bertitah mengingatkan rakyat khususnya yang bukan beragama Islam supaya menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negara ini. Baik, beralih ke perkembangan Palestin, Israel terus mengebom Gaza selepas tentera Israel memberi amaran terhadap sebarang senario susulan serangan drone di Lebanon yang membunuh timbalan ketua kumpulan Hamas, Saleh Al-Aruri. Dalam tempoh semalaman, Israel menyerang selatan Rafah yang sesak dengan orang awam selain menyasarkan kem pelarian di Nuzirat. Memetik laporan Al Jazeera, dalam tempoh beberapa jam lepas, bunyi letupan kedengaran di Rafah dipercayai menyasarkan kediaman penduduk. Di sebelah barat Rafah, bom mortar turut dilepaskan di jalanan, iaitu laluan yang dikatakan selamat buat penduduk Gaza jika mahu berpindah dari Khan Yunis ke Rafah. الذي يقول عن منطقة رفح هي منطقة آمنة ولا يوجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة. كذلك تم استهداف المبنى المجاور لبيوتنا وتم دمار جميع محلاتنا التجارية التي في رفح في قلبة العدس. Pengeboman juga turut menyasarkan zon pemindahan Al-Mawasi, iaitu kawasan yang diarahkan Israel untuk berlindung. Sebuah rumah turut musnah dan meragut 14 nyawa daripada 2 buah keluarga. Di kamp pelarian Jabalia, penduduk Gaza terus menyaksikan banyak kemusnahan dan kematian walaupun konflik berlarutan hingga 3 bulan. Tidak terkecuali kamp pelarian di Nuzirat dan kamp pelarian Maghazi. والله انا حتى انا عرفت انه اخوي استشهد الله يرحمه. بدون سابق انذار بدون ولا حاجه، قاعدين يعني لو في سابق انذار ما كان طلعنا من الدار، كان فضينا يعني كان في مجال يطلع الواحد، ليش الواحد حاب يكون في عنده خسائر في عنده يعني ضحايا يكون زي هيك. Konflik di Gaza dikuatiri berlarutan ke seluruh Asia Tengah susulan serangan di Lebanon dan letupan di Iran. Di sebalik kemusnahan yang meragut masa depan Gaza, apa yang membimbangkan ketika ini adalah penyebaran penyakit berjangkit yang berpunca daripada pencemaran air. Itu belum dikira pesakit yang menghidap penyakit kronik yang tidak lagi mendapat rawatan sewajarnya. Seluruh kawasan di Jabalia ini dipenuhi dengan sampah sarap yang tidak terurus selain terdapat takungan air yang kotor. اليوم نظرا ل يعني امتداد فتره الحرب الى حوالي 86 يوم او 86 يوم ونظرا للاعداد الكثيره من المواطنين بدات تنتشر بعض الامراض، هذه الامراض مثل امراض النزلات المعويه سواء عند الكبار او عند الصغار، كذلك امراض الجهاز التنفسي، كذلك امراض الجلديه كوجود الجمل، وجود الجرب وامراض اخرى. Walaupun persekitaran tidak kondusif, ia menjadi penempatan buat 20,000 rakyat Gaza yang hilang tempat tinggal. Sementara itu, Dr. Said Salah berkata, rawatan atau ubatan juga tidak dapat diberikan kepada pesakit kronik yang mengalami kegagalan buah pinggang, penyakit hati dan kanser. Ribuan tentera Zionis dilapor berdepan trauma dan tekanan psikologi yang serius sehingga timbul keinginan untuk menamatkan riwayat hidup sendiri. Puluhan askar Israel yang menyertai serangan ke atas Gaza itu turut diberhentikan daripada perkhidmatan akibat masalah psikologi yang dialami sejak perang tercetus pada Oktober tahun lalu. Tentera Israel mengalami tekanan emosi, gangguan psikologi dan trauma sejak perang tercetus selama 3 bulan bermula Oktober tahun lalu. Mereka dilapor mengalami gangguan rasa bersalah, tidak senang hati, bencikan diri sendiri, malah rasa menyesal atas tindakan mereka kerana tidak pasti apakah mereka berada di pihak yang benar.
Dilaporkan 3,000 askar Zionis telah menghubungi talian bantuan kesihatan mental sejak permulaan pencerobohan ke atas Gaza. Situasi seperti ini bukan kali pertama berlaku, malah penyakit psikologi menimpa askar-askar Zionis terdahulu sejak 7 dekad lamanya. Walaupun ada askar-askar Zionis yang sebelum ini telah lama meninggalkan Palestin, mereka dilaporkan masih trauma, malah ada yang gagal mendapatkan bantuan psikologi. Maka tidak hairanlah sejak 1980 hingga kini, mengapa ribuan tentera memilih untuk membunuh diri. Baik, selepas ini angka korban gempa bumi Jepun meningkat 82 orang. Masih bersama berita Al-Hijrah, Iran mengisytiharkan hari ini sebagai hari berkabung susulan letupan berkembar yang membunuh sekurang-kurangnya 103 orang awam berhampiran kubur Jeneral Panglima Qasim Soleimani. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengutuk tindakan tidak berperi kemanusiaan itu, manakala pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei berikrar akan membalas dendam atas insiden itu. Iran menyifatkan insiden berkenaan sebagai serangan pengganas. Letupan tersebut berlaku pada hari ulang tahun keempat kematian Qasim dalam serangan udara Amerika Syarikat AS pada tahun 2020. Letupan pertama berlaku dalam jarak 700 meter dari kubur Soleimani sekitar jam 3 petang dan letupan kedua berlaku 20 minit kemudian kira-kira 1 kilometer dari kawasan tersebut ketika pengunjung melawat tapak kubur. Sehingga kini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas kejadian itu. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Staf untuk Hal Ehwal Politik Presiden Iran Muhammad Jamshidi berkata negaranya percaya serangan berkenaan mempunyai kaitan dengan Israel dan AS. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan pembunuhan orang awam yang melawat tanah perkuburan adalah mengejutkan dan kejam. Sementara itu, beberapa negara termasuk Rusia dan Turki mengutuk serangan itu dan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa mereka yang terbabit bertanggungjawab. Sementara itu, Malaysia mengecam dan mengutuk tegas terhadap letupan bom yang mengorbankan lebih 100 nyawa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang bentuk keganasan ke atas mereka yang tidak berdosa itu amat menyedihkan. Malaysia katanya turut berduka cita dan bersolidariti dan menggesa agar dalang aksi ganas ini diheret ke muka pengadilan. Menerusi kenyataan itu, Malaysia turut menyuarakan kesedihan terhadap konflik yang berlaku di Palestin yang berlarutan selama 3 bulan dan meragut nyawa orang awam yang tidak bersalah. Ia disusuli pula dengan tragedi terbaru di Lubnan. Letupan yang berlaku berhampiran Masjid Sahib Al-Zaman di Kerman sehingga meragut lebih 100 nyawa dianggap sebagai serangan pengganas yang berlaku pada waktu ketegangan memuncak di Asia Barat sehari selepas pemimpin nombor 2 Hamas, Saleh Al-Aruri iaitu sekutu Iran terbunuh dalam serangan drone di pinggir bandar selatan Beirut, Lubnan. Angka korban akibat gempa bumi di Ishikawa, Jepun meningkat kepada 82 orang. Pihak berkuasa wilayah Ishikawa ketika ini giat mengesan 51 lagi mangsa yang masih hilang susulan gegaran kuat yang melanda wilayah itu pada 1 Januari lepas. Kawasan yang paling teruk terjejas adalah Bandar Wajima dengan 44 kematian direkodkan. Bandar Wajima menjadi kawasan yang paling teruk terjejas dengan 44 kematian direkodkan. Gegaran 7.6 skala Richter itu turut menyebabkan banyak bangunan musnah manakala hampir 95,000 keluarga berdepan gangguan bekalan elektrik dan air, ekoran paip rosak dan pecah. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat berdepan pelbagai cabaran, antaranya risiko gegaran susulan selain kesan runtuhan yang dahsyat. Gempa bumi tersebut merupakan bencana paling besar berlaku di wilayah semenanjung Noto sejak 1885. Malah sejak 5 tahun lalu, bencana itu semakin kuat dan kerap berlaku di wilayah berkenaan.
Jepun mempunyai keupayaan tersendiri untuk berdepan dengan situasi pasca gempa bumi dan kemalangan pesawat yang berlaku di lapangan terbang Haneda baru-baru ini. Bagaimanapun, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Malaysia bersedia menawarkan apa sahaja bentuk bantuan dan sokongan kepada Jepun sekiranya diperlukan. Kami sedang berhubung rapat dengan kedutaan Jepun di sini dan saya juga berhubung dengan rakan sejawat di Jepun menyatakan takziah kita tentang kemalangan gempa bumi dan juga kemalangan di lapangan terbang Haneda. Buat masa ini mereka secara dalaman dalam negara mereka mempunyai keupayaan yang amat mencukupi. Walau bagaimanapun kita telah pun menawarkan apa jua bantuan dan bentuk sokongan yang mereka perlukan, kami bersedia untuk membantu dan memberikan sokongan kepada mereka, insya-Allah. Sementara itu, beliau mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas dalam kejadian bencana gempa bumi dan kemalangan pesawat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan busana tradisional Malaysia fasa kedua di bawah inisiatif diplomasi budaya bagi memperkasakan aktiviti seni budaya dan warisan negara di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya di Putrajaya siang tadi. Turut hadir Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Seorang imam meninggal dunia selepas ditembak di luar sebuah masjid berhampiran New York menurut pendakwa raya New Jersey. Motif kejadian belum diketahui namun bukti yang dikumpul tidak menunjukkan bahawa jenayah itu didorong oleh tindakan keganasan domestik. Dalam insiden yang berlaku semalam, Hassan Sharif ditembak beberapa kali sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Sejak meletusnya perang Israel-Hamas, terdapat peningkatan dalam serangan Islamofobia dan antisemitik di seluruh Amerika Syarikat dan ketakutan memuncak dalam kalangan masyarakat Islam di New Jersey. Negeri itu dihuni kira-kira 300,000 Muslim Amerika. Pendakwa raya daerah Essex Ted Stevens mengesahkan Sharif ditembak lebih daripada sekali dan tidak mengaitkan jenayah itu berunsur keganasan. Pentadbiran Keselamatan Pengangkutan Amerika Syarikat TSA sebelum ini mengesahkan bahawa Sharif bekerja sebagai penyaring keselamatan di lapangan terbang Newark sejak 2016. Baik, selepas ini TV Al-Hijrah tawar produk percuma kepada penonton. Program Percuma Je terbitan TV Al-Hijrah bakal menampilkan kelainan dalam pemasaran produk di kaca televisyen. Tidak perlu membeli, penonton sebaliknya berpeluang menerima sampel barangan atau produk secara percuma. Ia sekaligus menjadi program pertama di Malaysia yang tampil dengan konsep baru dalam pemasaran produk. Menurut Ketua Pegawai Operasi TV Al-Hijrah, Nazariah Muhammad, program Percuma Je merupakan hasil kerjasama TV Al-Hijrah bersama Pasak Sendirian Berhad. Ia sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat TV Al-Hijrah bagi memperkasa ekonomi peniaga Islam. Jelasnya menerusi Percuma Je, ia dapat membantu lebih ramai usahawan kecil untuk memasarkan produk mereka di kaca televisyen dengan harga berpatutan. Jadi kita tawarkan harga yang lebih kurang sama dengan TikTok, lebih kurang sama dengan media sosial. Jadi untuk dia orang kembali ke TV. Jadi kita nak imarahkan balik SME, IKS dengan kita introduce brand dia orang dan juga dengan harga yang berpatutan dan kita beri percuma kepada penonton TV Hijrah. Sementara itu, pengasas Pasak Sendirian Berhad, Ku Adri Fazli Kuradin berkata, setakat ini pihaknya mendapat maklum balas yang memberangsangkan di mana 100 usahawan kecil telah mendaftar untuk program ini. Yang membuat pertanyaan lebih kurang 4,000 orang. 4,000 usahawan dalam masa sebulan ni kita buat pemasaran, 4,000 orang berminat dan sedang bertanyakan. Tetapi yang dah buat pembayaran baru 100 orang. Slot yang ada hanya 600. So ada lagi kekosongan lagi 500 slot.
Tambahnya, usahawan berminat boleh mendaftar sebelum 30 Januari ini. Penonton boleh mendapatkan barangan sampel percuma menerusi program Percumaja di mana penonton memuat turun aplikasi AlHijrah Plus dan mengimbas kod QR yang disediakan. Percumaja akan bermula 1 Februari depan dan bersiaran secara langsung setiap Isnin hingga Khamis jam 6 hingga 7 petang. Terdapat lebih 400 barangan sampel pelbagai kategori ditawarkan dan hanya 30 barangan akan diberikan secara percuma untuk setiap episod. Sistem pangkalan data utama atau PADU perlu dikendalikan oleh penjawat awam bagi mengurangkan risiko pencerobohan data menerusi pihak ketiga. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pencerobohan itu boleh dielak berikutan tugas-tugas penjawat awam tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Tapi risiko yang lebih besar ialah risiko pengendalian dan akses kepada data. Dan itu keputusan yang kami buat, terutamanya saya lah, bahawa ia perlu dikendalikan oleh penjawat awam kerana kita nak mengurangkan risiko ada third party ataupun pembangun ataupun pengendali yang bukan penjawat awam yang membangunkan sistem tetapi dia ada akses kepada maklumat rakyat. Bezanya ialah kerana penjawat awam, dia akan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Dia tertakluk kepada segala peraturan, akta dan sebagainya. Kalau mereka melanggar, is a criminal yang terus boleh kena charge. Beliau berkata demikian pada sidang media pasca peluncuran pangkalan data utama PADU di Putrajaya petang tadi. Sementara itu, setakat jam 4 petang tadi, lebih 500,000 rakyat Malaysia direkodkan telah mendaftar, di mana 261,000 daripadanya telah selesai melalui proses eKYC, iaitu kenali pelanggan anda menerusi platform digital. Pembukaan kaunter fizikal bagi pendaftaran sistem PADU di Menara Tabung Haji di Johor Bahru dilihat satu langkah proaktif bagi memudahkan urusan berkenaan. Ia memandangkan ramai yang kurang faham dan tidak jelas berhubung fungsi sistem PADU yang baru dilancarkan. Mengikut data Jabatan Perangkaan Malaysia, pendaftaran sistem PADU di Johor yang bermula pada Rabu dilihat masih berkurangan. Justru pembukaan kaunter fizikal amat membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang tepat. Saya dapat link tu pagi, jadi saya buat masa petang, jadi tak boleh. Suami buat boleh, anak buat boleh, saya buat tak boleh. Lepas tu saya dah hampir 1 jam jugalah. Saya suruh anak saya buatkan. Alhamdulillah dapat. Sangat membantulah. Anak saya yang seorang lagi sedang cuba buat. Daftar dia tak lama, dalam 2 minit macam tu. Lepas tu dia boleh buka kepada orang ramai dah. Macam sebelum ni pernah cuba buka dah? Saya tak pernah cuba lagi. Ni baru first time cuba. Okey. Macam kata tadi ada pernah cuba internet? Cuba internet dekat rumah tapi tak tahu kenapa tak dapat. Selain pembukaan kaunter fizikal di Menara Tabung Haji, Dozem Johor turut membuka kaunter fizikal di Pusat Transformasi Bandar UTC Pasir Gudang. Sistem PADU adalah pangkalan data sosioekonomi yang menggabungkan maklumat pelbagai jabatan dan agensi kerajaan bertujuan mengelakkan keciciran dalam pengagihan bantuan serta subsidi kerajaan. Kasihkan suami hingga ke syurga. Seorang isteri sanggup berhenti kerja demi menjaga dan menguruskan suaminya yang lumpuh selepas diserang strok 4 kali. Asmanida Ismail, 45 tahun, yang tinggal di Langgar Alustar, menjaga dan mengurus suaminya sepenuh masa. Suaminya, Abdul Rahman Tasu, 60 tahun, kini hanya mampu duduk di kerusi roda sambil mengharapkan ihsan orang lain untuk menguruskan dirinya selepas diserang angin ahmar buat kali keempat pada 16 September lalu. Ketika diserang angin ahmar buat kali ketiga November tahun lalu, suaminya masih boleh bersuara dan berjalan menggunakan tongkat.
Tetapi setelah diserang penyakit sama buat kali keempat, keadaannya menjadi lebih teruk dan hanya terlantar di katil. Angkat tarik dia otak di tepi katil, angkat dia naik ni nak tolak pergi bilik ayak nak mandi nak apa. Sebelum pada yang ni memang dia teruk sangat sampai kena pergi tambah ayak dekat klinik Langgak tu, KK Langgak tu 2 kali. Kalau tak tambah ayak satu botol tu memang dia dehydration lah, dia teruk sangat macam tak nak diumur. Sekali pergi tambah, lepas tu 2 minggu okey. Lepas tu dia jadi balik, dia sendiri sedang. Ketika ini, kedua-dua mereka bergantung kepada wang pencen dan sumbangan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang keseluruhannya berjumlah RM1,500 sebulan untuk menyara hidup. Jelasnya, wang itu kebanyakannya digunakan untuk keperluan suaminya, terutama lampin pakai buang dan keperluan perubatan secara alternatif seperti mengurut bagi kembali memulihkan otot dan sendinya. Sebelum ini, Asmanida bekerja sebagai tukang masak. Namun disebabkan kekangan masa yang memerlukan dia pulang ke rumah pada waktu tengah hari bagi menguruskan suami, menyebabkan dia terpaksa berhenti kerja. Suaminya sering terlihat sebab ketika bercakap mengenai masa depan kerana tidak dapat membantunya lagi untuk menguruskan keluarga. Mereka yang ingin membantu boleh menyalurkan ke akaun Bank Rakyat Abdul Rahman yang tertera atau hubungi Asmanida. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan Jurubahasa Isyarat Azrina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.